semalam kan menteri-menteri pun bukan menteri lah, pemimpin politik dah bagi saranan supaya hentikan perebutan kuasa tu sendiri. Daripada pendirian Datuk Seri sendiri macam mana? Siapa berebut kuasa? Pemimpin politik tu lah sekarang, macam Datuk Seri Fadilah pun ada beri komen sikit. Dia cakap tak dah tumpukan kepada usaha menentang COVID ni. Tumpuan kepada masalah COVID ni tidak diabaikan. As you all know, what are we doing? Pemimpin-pemimpin sama ada pemimpin kerajaan atau pemimpin pembangkang ataupun sama-sama dalam kerajaan, everybody, setiap orang memberikan perhatian yang serius kepada masalah rakyat akibat daripada wabak COVID ni. Ya, macam-macam ya, peruntukan, bantuan dan sebagainya dari segi ekonomi, dari segi sara hidup, dari segi pekerjaan, subsidi diberi kepada unemployed, yang tidak ada pekerjaan dan sebagainya, telah diberikan yang terbaik. Dan saya rasa kalau you tinjau kata-kata, saya tak ada nampak komplain yang begitu teruk daripada mana-mana pihak, orang awam ataupun daripada rakyat terhadap pengendalian mereka-mereka yang terjejas dengan COVID ini. Ya. Dan soal masalah kita hadapi ekonomi dan sebagainya ini, makanya ini tak dapat dielakkan. Ya, apabila orang tak boleh bekerja, tak boleh keluar, so macam mana aktiviti ekonomi nak baik. Begitu juga pelaburan, tentunya pihak-pihak pelabur pun tidak dapat melabur waktu-waktu macam ini. Ya, itu tak boleh disalahkan kepada kerajaan kepada pembangkang kepada pemimpin. That is something beyond our control. That is orang kata bencana. Jadi walau macam mana pun keprihatinan pemimpin politik, pemimpin kerajaan tidak ada boleh dipertikaikan. Ya. So tidak ada politicking ataupun apa yang berlaku dalam politik tanah air ini yang kita boleh kata mereka ini mengabaikan kepentingan awam, tumpu pada politik. Tak betul loh. This is a wrong perception. Jadi apa yang berlaku dalam politik tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu peranan dan tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Ada faham? Faham dah lah. Apa lagi? Apa syarat UMNO untuk Perikatan Nasional? Ya? Syarat UMNO kepada Perikatan Nasional. Bukanlah syarat-syarat apa kan. Pokoknya UMNO dengan Bersatu dengan PAS, kita sudah bersama dalam satu kerajaan, kan? Dan masing-masing menyumbang kepada penubuhan kerajaan itu. Jadi maknanya setiap orang ataupun setiap parti yang bersama ini tentulah perlu diberikan layanan yang sewajarnya, yang sepatutnya. Kalau malah macam PAS dia situ parti tidak sebesar UMNO, ya, tetapi dia masuk, dia diberikan tempat dan kedudukan yang boleh katakan hebat, kan? Jadi menteri itu, menteri ini, malah menteri apa baru, kan? Jadi menjadikan dia kira orang kata sebuah parti yang mempunyai kekuatan untuk dia berkhidmat kepada rakyat, kan? Ada kedudukan, ada kuasa dan sebagainya. Okeylah tu. Tapi UMNO macam mana? Sebagai orang kata yang menyertai Perikatan Nasional. Jadi rungutan tidak puas hati terhadap peranan UMNO, apa yang diberi kepada UMNO itu dalam kerajaan sejak daripada mula ditubuhkan Perikatan Nasional. Patutnya timbalan Perdana Menteri umpamanya bagilah kepada UMNO, kan? Pasal jumlah kerusi yang disumbangkan kepada Perikatan Nasional ni banyaknya datang daripada UMNO, bukan tak? Macam Azmin and the gang, dia menyumbang lebih kurang 9 je kursi ahli parlimen berbanding dengan UMNO berapa?
30 lebih dekat 40 lebih. Tapi semua, dia kata semua Azmin and the gang dapat kedudukan jawatan yang begitu baik. Kenapa ini berlaku? Bukanlah maknanya berebut jawatan. Jawatan tu penting tu. Saya tak ada jawatan. Saya jadi pengurusi prasarana. Hak prasarana lah. Saya tak boleh pergi kampung-kampung kata nak buat something to do with prasarana, pengangkutan awam. Betul tak? Kalau jadi apa nama ni, menteri belia, belia je lah, kan? Tetapi kalau Kementerian Pertanian umpamanya, dia menyeluruh, dia boleh memberikan perkhidmatan, memberikan servis, membela rakyat petani di seluruh negara. That is the position, ada power. Menteri Luar Bandar begitu juga. Jadi kalau kita tengok UMNO, belia, sign, kan? Dia analisa lah. Begitu juga apa lagi? Perpaduan ke apa benda? Macam Halimah Siddiq, perpaduan. Ya. Apa yang dia buat? Kita dah bersatu pun, padu, tak ada masalah. Nak buat apa projek perpaduan. Memang eloklah ada Kementerian Perpaduan itu. Tetapi orang kata bolehlah bagi kepada orang lain. UMNO bagi yang mana? UMNO apa? Ekonomi, pertanian ke, ataupun perdagangan ke. Oh, hebat. Betul tak? Ini menjadi mesti sign. Sign apa? Boleh lah. Kan? Sign. Itu mengkaji inovasi. Memikir apa inovasi yang buat ni. Kan tak? Jadi UMNO ni sebagai satu komponen yang besar dalam Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, sewajarnya diberikanlah penghargaan, pengiktirafan. Tapi malangnya tidak begitu. Jadi ini yang menimbulkan tidak puas hati. Tidak puas hati ini daripada mula. Bukan UMNO nak kuasa for the sake of kuasa. Not power for the sake of power. Bukan position pangkat untuk position pangkat. Kerana pangkat. Kerana kedudukan itu memberikan platform kepada kita untuk menjadi sebuah parti yang boleh berkhidmat, menjadi parti yang boleh berkhidmat, yang memenuhi tuntutan dan kehendak rakyat. This is penting. Kalau jadi sebuah parti yang tak ada boleh nak menukar rakyat, membela rakyat, apa mana? Terkonteng macam parti berjasa. Apa boleh buat? Lepas itu parti apa lagi? Ni parti pejuang. Apa yang nak dijuang? Yang Dr. Mahathir tu. Parti pejuang. Benda ni start dengan pembahagian jawatan di kalangan menteri ke macam mana tu Sri? Bukan jawatan. Kamu jangan main-main dengan perkataan jawatan. Nanti orang kata berebut jawatan. Dipandang tak elok. Ada yang bermula kat situ Sri? Ketidakpuasan hati tu? Iyalah pembahagian kabinet lah di... Dan lain-lain lah, banyak lagi. Umpamanya apabila ada pilihan raya kecil, janganlah kita berceramuk, berlawan antara satu sama lain, kan? Jadi banyaklah ceritanya yang menyebabkan UMNO tak puas hati. Dan sebab itulah, kalau ada transformasi kabinet tu macam mana tu? Kalau macam beri lebih itu kita tengok kemudian. Itu no comment at the moment. Okay? Thank you very much. Lah apa dah? Datuk cakap sebelum ni, jangan terkejut kalau UMNO beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iyalah, kalau maknanya tuntutan, permintaan UMNO tu masih lagi tidak dipenuhi dan menjadi masalah lagi, menimbulkan masalah hubungan di antara UMNO dan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional, terutamanya parti yang memerintah. Kamu tahu, bersatu yang memerintah. Dalam arti kata sebenarnya. Jadi kalau tak dijaga, takut-takutlah. Ya tak? Macam I am not happy with you. You take for granted, you biar je. Lama-lama saya merajuk lah. Tapi adakah UMNO bersedia bekerjasama dengan parti-parti lain yang sedang bekerjasama dengan Anwar macam Amanah, PAP? UMNO pendirian dia senang. Dah buat keputusan dulu dah. Iaitu kita tidak akan bekerja dengan siapa yang bersama dengan DAP. Maknanya, tanpa DAP, we are willing to talk. Kita boleh timbangkan untuk kerjasama. So, Anwar, tak tahulah dia dengan DAP. Kalau dengan DAP, we don't want.
Kita tak mahu bekerjasama dengan dia. Boleh. Kalau tidak ada DAP, can talk.